Okay, kita setting dulu kamera. Kita buat dekat Tasik apa Mariam. Tasik Mariam. Tasik Mahalam Mariam, Kayu A. So sebenarnya nak buat kat dalam pondok sana tu, tapi sebab gelap, so buat kat sini. Cari lighting. Panggil Sekejap lah. Okay. Dah start ke belum? Nak start sekarang? Okay. Abang nak masuk sekali tak? Tak. Abang nak pusing mana? Yang pusing yang besar ke? Yang kecil? Sini je. Oh, sini je? Okay. Jom kita start. Bye-bye. Okay. Iklan jap. Mungkin belakang nanti akan ada ramai orang yang stranger yang kita tak kenal. Dia akan lalu-lalang kat belakang. So, korang abaikan je lah, okay? Okay. Jom kita start. On point kan? Lighting. Okay. Hai semua. Assalamualaikum. First thing first, sis nak kenalkan diri sis dulu. For those yang dah tahu, korang kena dengar juga, jangan skip. Okay, sis, nama sis sebenar Nur Hidayah binti Abdul Wahid, and dikenali sebagai Blessing Hunter. So orang siapa yang tanya siapa tu Blessing Hunter? Kenapa Blessing Hunter? Kenapa guna nama Blessing Hunter? Kenapa macam ganas je? Hunter-hunter ni macam ganas je kan? Sebenarnya, okey, sis akan cerita mana datangnya nama Blessing Hunter dan macam mana boleh wujud nama tu. Macam mana sis boleh terfikir nak gunakan nama tu. Okey, sis sebenarnya dah banyak kali cerita dekat Instagram. So nama tu sis buat sebagai username dekat Instagram. So siapa yang nak cari sis dekat Instagram, just search Blessing Hunter, Blessing Hunter 94. Okay, 94 tu stand for 1994 untuk sis punya umur, tahun lahir. Tahun lahir 1994. Aduh, mengah yang tadi berlari-lari anak tu masih ada lagi. So, iklan sikit. Ini blooming bawal. So sambung yang tadi tu. Okay, nama Blessing Hunter tu sebenarnya sis ambil, dia ada kisah sebenarnya. Lama juga sis nak dapatkan nama Blessing Hunter tu. Waktu zaman tak ada Instagram, just waktu tu Facebook pun belum ada lagi. Tak tahulah. Sekejap, Facebook ada ke? Tak ada, tak sure. Rasa macam baru lagi Facebook, yang zaman yang Friendster, zaman MySpace. Okay, waktu yang zaman MySpace tu, sis punya nama username dekat MySpace tu, sis letak macam kelakar sikit, tapi nak bagi tahu ke tak nama dekat MySpace sis Daya is Sabun. Sebab waktu tu sis ni sebenarnya macam ni, sis memang mungkin gifted jenis yang agak menonjol. Bukan menonjol apa, jenis yang hype sikit lah. Maksudnya macam suka untuk bercakap, suka untuk buat something yang lain daripada orang lain, and senang untuk diikuti. Daripada belajar lagi memang suka. Macam jenis suka yang lain daripada lain. Dan satu lagi, sis tak suka sebenarnya orang luar kenal sis. Sis tak suka orang luar tahu sis punya rumah kat mana. Sis tak tahu orang tahu nama sebenar. So masa buat MySpace tu, semua orang guna nama betul tau. Kawan-kawan semua guna nama betul. Mungkin siapa yang lahir lambat ni, yang era 20-an ni, yang budak-budak budak-budak yang masih belasan tahun sekarang tak tahu MySpace tu apa, sebab tu bukan zaman korang. Tu memang zaman sis waktu tu
skor rendah mungkin ke skor menengah, tak ingat. So buat MySpace tu, dan sis ada blog juga, dan sis tak nak, sis suka nak cerita, nak bersembang, sis ada buat blog, sembang-sembang cerita semua, tapi sis tak nak orang tahu nama sebenar sis. Okay, nama sebenar, tapi sis tak tahu nak letak apa. So bila fikir-fikir balik, waktu tu sabun daya, sabun daya. Okay, waktu tu sabun daya baru keluar, macam banyak iklan dekat TV. So macam lepas tu kawan-kawan pun panggil sis pun Daya DAIA, yang nama sabun tu lah. So macam tak, nama Daya Hidayah, tapi tak nak orang tahu nama Hidayah, so letak Daya is sabun. Dia macam lebih kurang macam sabun Daya is sabun, macam tu. Dia macam kelakar. Tapi lama juga sis gunakan nama tu untuk MySpace. And then bila dah ada Facebook sis guna nama betul lah. Nama betul, sebab waktu tu macam dah matang sikit. Lepas tu namanya Daya is sabun tu macam buruk. So macam tukar, letak nama betul, tapi hanya kawan saja. Dalam Facebook tu memang friend list, memang kawan je lah, tak ada orang luar. Memang sis tapis lah, friend request semua sis tapis. And then muncullah pula Instagram. Waktu tu dalam tahun bila? 2012 tak ingat. Tapi waktu tu muncul Instagram. Okay, waktu yang muncul Instagram tu, sis macam fikir, nak letak nama apa takkan nak letak, macam tak nak letak nama terus Nur Hidayah. Lagi satu, Instagram dia username, kalau kita nak buat username, contoh nama sis kan Nur Hidayah Wahid, bila sis nak letak nama tu tak ada, sebab dah ada orang guna, tak boleh. Dia kata nama tak valid lah, nama tak boleh sebab dah ada orang guna, tak tahu siapa. And then sis pun decide untuk cari sesuatu yang lain untuk ganti nama Hidayah tu lah. Mula-mula nak letak macam, takkan nak letak Daya Isabun, macam buruk. Lepas tu waktu tu macam dah matang sikit, tak nak letak nama tu. Lepas tu cari nak letak nama apa ya. Waktu tu macam Islami sikit lah waktu tu, sebab tu start sis buat Instagram. Sis tingkatan 3 rasanya, macam 2009 macam tu. 2009 sis buat MySpace memang dah lama ada, tapi ni Instagram lah sis buat. Sis rasa macam nak Islamik sikit lah, macam nak something like pemburu keredaan, pemburu rahmat, gitu. Tapi macam nama Melayu, macam letak nama Melayu macam kelakar kan. Dia macam kalau tulisan bahasa Melayu macam pemburu rahmat, pemburu keredaan, dia macam geli sikit. Bukan apa, dia macam macam geli sikit. Macam macam tu. Macam Islamic page punya nama. So macam tak sesuai untuk personal. And then sis pun macam tulis. Waktu tu sis dekat madrasah, dekat tengah belajar lah, madrasah dekat Muar. So waktu tu tengah belajar hafiz lah, tapi tak habis pun. And then waktu tu macam tulis cari nama, nak letak nama apa untuk Instagram ni, tapi yang pasti tak nak letak nama betul. Okay, macam kena nak anonymous lah. And then alamak, dah sampai. Tutup Abang nak pusing berapa orang? Satu. Nak pusing mana pula? Rehat kejap, jangan terus duduk. And then sis cari Blessing Hunter. Blessing Hunter jumpalah daripada yang perkataan pemburu keredaan tu, dapatlah Blessing Hunter. Okay, so wujudlah perkataan Blessing Hunter tu, terus letak dekat Instagram. Lepas tu dah letak kat Instagram, lama juga sis main Instagram tu. Macam waktu tu tak ada followers sangat, biasa-biasa je. Followers pun daripada kawan daripada Facebook juga, kawan-kawan kan. And then sis ada buat start tahun apa yang mula sis aktif. Waktu tu sis banyak aktif dekat Facebook lagi, sebab rasa macam Instagram ni macam rumit, macam susah je kan. Lepas tu waktu tu macam tak faham sangat, tapi just buat sebab orang lain buat, kita buat. And then dah main Instagram, rasa macam boringnya, tak ada kawan apa semua. Waktu tu memang mungkin followers dalam 200, 300 macam tu.
And then sis macam terfikir macam mana nak buat bisnes kan, nak buat bisnes dengan Instagram. Sebab sis tengok ramai waktu tu yang buat bisnes dekat Facebook. Tapi sis tak berapa minat nak buat bisnes kat Facebook. Sebab waktu tu bisnes Facebook dia macam serabut sikit. Kalau macam kita punya friend, dia ada like ke follow ke apa-apa benda yang macam merepek, kita pun terkena tempias. Macam kita pun nampak benda yang serabut-serabut tu, sis tak suka. And then nak buat bisnes dekat Instagram. And then masa yang nak buat bisnes dekat Instagram tu terfikir macam mana follower sikit, macam mana nak cari audience, macam mana nak cari orang beli, ada ke yang nak beli semua kan. So yang pasal Blessing Hunter tu dah habis, jangan kacau. Mohon nak abaikan dia. Yang pasal Blessing Hunter tu dah habis lah. Kira nama Blessing Hunter tu sis dapat daripada pemburu keredoan tu lah. And then tapi sebab untuk buat bisnes kan, ni pasal Kopeto pula lah. Untuk buat bisnes, orang nak trust, orang nak dapatkan trust. Dia tak nak, dia nampak macam Blessing Hunter ni macam page yang ramai admin. So sis terpaksa reveal nama sebenar yang kena bagi tahu yang sebenarnya Blessing Hunter tu akaun personal. So dari situ orang trust lah, orang percaya. So terpaksa lah reveal nama Nur Hidayah. Tapi still kena guna nama Blessing Hunter, username Blessing Hunter tu, sebab nama Nur Hidayah dah ramai sangat guna. So kalau cakap Hidayah, ramai Hidayah. Macam-macam jenis Hidayah ada. Hidayah-hidayah Allah pun ada. Okay. So sekarang apa itu Kopeto? Abang nak ceritakan? Kopeto itu adalah sesuatu logo yang ada dekat kepala saya. Dia tak tahu sebab waktu tu dia apa? Abang lepas kahwin. Waktu tu Kopeto memang dah ada. So cerita pasal Kopeto pula. Orang tanya apa tu Kopeto? Mungkin yang dah tahu, mungkin ramai yang tahu Kopeto daripada IG Blessing Hunter. So dia orang tak tahu kenapa sis ambil nama Kopeto dan apa tu Kopeto. Sebab dia orang kata, ada yang sebut Kopeto apa? Coperto. Ada yang cakap apa lagi? Kopetro. Dia tak erti nak sebut. Sebab dia bukan bahasa English, dia bukan bahasa Melayu dan bukan bahasa Arab. Dia sebenarnya bahasa Itali. Dia sebenarnya bahasa Itali. Dari mana sis terfikir nak buat nak dapatkan nak guna nama Kopeto tu? Sebenarnya dia ada kisah juga. Untuk nama Kopeto ni dia ada kisah. Waktu tu sis dekat, yang ni kisah yang kira macam dah lama sikit lah daripada kisah yang Blessing Hunter tu. Blessing Hunter tu macam awal-awal nak buat Instagram, tapi yang Kopeto ni mungkin dah 2 tahun dah ada Instagram, baru terfikir nak buat IG Kopeto. Waktu tu sis terfikir nak berniaga. And then waktu tu dah reveal lah nama sebenar Nur Hidayah, semua terpaksa sebab nak berniaga kan, nak dapatkan trust orang. And then tapi sebenarnya boleh je tak reveal nama sebenar kan. Ada je yang tak reveal nama sebenar, ada guna nama nickname. Tapi benda tu macam susah sikit. Bila macam kita pergi event ke apa, orang nak present nama kita, takkan dia sebut nama Blessing Hunter, macam kelakar. So reveal lah nama sebenar. And then waktu 2 tahun, mungkin dah 2 tahun ada Instagram, baru sis terfikir nak buat bisnes. Waktu tu sis hanya jadi model sambilan, macam sebab tolong kawan. Mula first kali 2016 kot ke akhir 2015, ada seorang kawan, dia fotografer tapi dia tak adalah macam professional fotografer. Dia just macam baru belajar. And then dia macam ada company yang jauh daripada Kelantan ke Terengganu tak ingat, tapi dia postkan tudung dekat kawan sis ni. And then dia kata kat kawan sis, tolong cari mana-mana model, tak kisah model tu asalkan ada rupa lah, model pakai pudah, tak kisah dia cantik ke tak cantik ke, banyak followers ke tak banyak ke, tak kisah, asalkan ada orang untuk tangkap gambar tudung tu. Sebab waktu tu brand tu pun tak terkenal lagi, so dia minta tolong. Waktu tu memang ramai orang yang berniaga dan ramai yang peniaga yang baru nak naik sikit lah. Waktu tu memang tak banyak saingan lah.
And then dia tak gambar buruk pun orang akan belilah tudung korang tu. Waktu tu lah, sekarang tak boleh dah sebab dah banyak saingan. And then kawan sis pun macam waktu tu dia kata dia nak asah bakat dia tangkap gambar. Nama dia Dija. And then dia cakap dengan sis, nak tak kita tangkap gambar awak cantik-cantik, so awak boleh dapat gambar yang cantik-cantik untuk Instagram, dan kita pun dapatlah tangkap gambar untuk tudung-tudung tu. Sebab dia akan kena pulang balik tudung tu pada owner tudung tu. And then dia macam fikir nak ajak siapa semua. Dia kata kat kita, macam kat sis boleh. Lepas tu sis kata okey lah nak try semua kan. Tu starting sis jadi model. Waktu tu dia bukan official model pun, tolong kawan. Tak ada bayar upah, tak ada apa pun. Memang saja-saja tolong. Dia macam win-win je. Macam tu. Sebab sis pun nak cari experience untuk macam tu lah. Lepas tu tangkap gambar dekat Tasik Shah Alam rasanya. Tak gambar kat Tasik. Lepas tu dapat gambar cantik-cantik. Daripada gambar yang cantik-cantik itulah sis mula letak gambar, letak caption panjang. Sebab sis memang suka tulis-tulis, memang suka tulis panjang. Masa zaman yang blog dulu pun memang suka tulis panjang. Facebook pun tulis panjang. So dia terbawa-bawa sampai ke Instagram. So sis letak gambar yang daripada yang cantik-cantik kawan sis tangkap tu, letak gambar. Waktu tu tak ramai perempuan pakai pudah jadi model. And then tak banyak pun orang jual tudung yang ada pudah. So bila sis jadi model untuk tudung yang berpudah dan berkala-kala, orang daripada negara seberang, daripada bukan Malaysia pun ramai ambil gambar tu. Dan diorang suka. Diorang ada yang doodlekan, diorang ada guna untuk profile picture. Semualah waktu tu sis tak letak lagi watermark. Sekarang kan gambar sis semua sis letak watermark kan. Waktu tu tak letak lagi sebab tak tahu pula gambar tu ramai suka. So sis letak gambar, setiap kali sis letak gambar tudung kala-kala lain-lain, sis akan letak caption. Waktu tu caption panjang. Mungkin waktu dari situlah followers Blessing Hunter naik. Sebab diorang suka tengok ada konten, diorang tengok gambar cantik-cantik. Dan sis waktu tu macam seronok. Lepas tu macam selalulah keluar dengan kawan Dija tu. Kawan sis tu, dia pun dapat asah bakat gambar. Fotografer dia dia dah tak tahu dia jadi fotografer lagi ke tak. Tapi waktu tu dia dapat asah skill ni lah, fotografi dia. And then sis pun dapat asah gaya daripada mula-mula kekok, lepas tu gaya macam keras-keras gitu. Lama-lama dah jadi lembut sikit, dah pandai posing sikit. Tapi posing yang biasa-biasa je lah untuk yang pakai pudah macam tu lah. And then bila sis dah reveal yang sis pernah jadi model, adalah owner brand lain start approach, boleh tak awak jadi model ni? Mula-mula memang sis tak ambil upah. Sebab waktu tu just nak cari experience, dan owner tu pun baru nak naik. So dia pun tak ada duit sangat nak bayar upah. Just macam win-win. And then start dia berapa tak sis start letak harga. Tapi murah je. Waktu tu sis bagi harga RM50 per jam. Memang sangat murah. Waktu tu memang penat lah. 1 jam nak tukar-tukar tudung, tangkap gambar, panas-panas. Dah lah outdoor. Lepas tu RM50 je waktu tu tangkap gambar. Tapi macam sebab nak experience. Tapi waktu tu sis ambil kesempatan lah. Bila sambil-sambil tukar-tukar tudung tu, sembang dengan owner macam mana buat bisnes, macam mana boleh terfikir nak berniaga, macam mana nak belajar pasal ilmu bisnes, ada pergi kelas ke apa ke semua kan. Waktu tu sis korek sikit. Dia tak nampak sangat macam nak belajar, tapi sis macam sembang-sembang santai, macam tanya, sambil tu tanya, sambil pakai tudung pin-pin, sambil posing tu sis tanya. Dari situ sis banyak gambar yang cantik-cantik, banyak koleksi gambar yang cantik daripada yang jadi model orang lain lah. Dengan sis dah ada ilmu sikit-sikit untuk jual tudung. Dari situ 2016 sis start macam fikir, daripada aku jadi model tudung orang lain, baik aku jadi model tudung aku sendiri. Gitu. So waktu tu dah tercetusnya idea nak buat bisnes, And then family sis memang buat bisnes, tapi dia orang offline, meniaga kat uptown, pasar malam macam tu lah. Tapi semua baju lelaki, seluar lelaki. Sis tak minat. Kalau sis nak jual barang, sis suka sis yang peragakan barang tu. So kalau baju lelaki, seluar lelaki, waktu tu tak kahwin lagi, macam mana sis nak jual? Macam sebab sis tak berapa minat sangat macam jual offline. Sebab
baju lelaki, so kena jual kat lelaki. So tak minat nak berdepan dengan customer. And then waktu tu saya fikir nak start buat tudung lah, sebab tudung kan kita pakai tudung. Lagi tu kita jual online, so tak ada berjumpa dengan orang sangat pun. Waktu tu lah tercetusnya idea. Tapi waktu tu tahu nak jual tudung, cuma tak tahu nak nama apa. Waktu tu sis tengah belajar madrasah dekat Shah Alam. Waktu tu duduk-duduk lah dengan kawan. Panjang pula cerita Panjang pula saya sembang tadi. Korang macam tak ada konten apa pun, tapi tiba-tiba terpanjang. Tak apalah, korang dengar je bebel-bebel ni. Bebelan. Abang pun dengar. Tapi abang tak tahu sangat kan pasal kisah ni kan. Bila cerita abang nak dengar. Masa mula kahwin pun dia tak. Penonton seorang je. Astagfirullahaladzim. Bukan seorang, dah ramai dah lalang. Tapi just macam Cuci angin ayam. Cuci ayam lah. Bukan sekadar angin lalu gitu. Macam tu. Okey, dia dah pergi dah. Okey, sambung. Waktu tu dah ada idea nak buat bisnes tudung, tapi masalahnya tak ada nama brand. Takkan nak letak nama brand Blessing Hunter. Lepas tu takkanlah nak letak nama brand Hidayah Collection, macam klise. Lepas tu Hidayah mula memang terfikir juga nak letak nama Hidayah Collection ke, Hidayah Dok Mai ke, Hidayah Attire ke, macam tu. Tapi dia rasa macam taklah, sis suka je nama Hidayah, tapi nama Hidayah tu terlalu klise. Ramai sangat orang dekat dunia ni nama Hidayah. So macam tak, sis kan sis cakap dari awal tadi, sis tak suka benda yang sama dengan orang. Tak suka sama dengan orang. Biar dia macam nak rare sikit. Orang buat macam ni, kita buat macam ni. Orang guna nama macam Islami, sis guna nama Itali gitu. Lepas tu kalau orang guna kalau orang buat macam tudung plain kosong, sis letak manik-manik. Dia macam tak suka sama. Lepas tu waktu tu sembang-sembang dengan kawan dekat madrasah. Sambil duduk lah sembang kan, cakap dengan dia. Seorang kawan nama dia Mariam, cakap dengan dia, kita nak buat bisnes tapi tak tahulah nama brand semua. Jomlah kita cari-cari nak. Lepas tu siap buka kamus Oxford Arab. Siap ambil kamus kan dekat madrasah kan. Ambil kamus Munawir lah, ambil kamus tu lah, kamus ni. Sebab korang mula nak ambil nama Arab lah. Lepas tu ambil kamus Oxford yang bahasa Arab tu, Melayu ke bahasa Arab tu, ambil cari kan. Rasa macam tapi ramai sangat lah orang guna nama Arab. Lepas tu cari tak apalah, cari. Lepas tu rasa macam apa yang kena mengena dengan tudung. So tudung dia macam terpelihara, terjaga, aurat terjaga, macam tu. So nak cari ayat yang lebih kurang yang sesuai dengan tudung, dengan menutup aurat, macam tu. Lepas tu sembang dengan yang Mariam tu, dia cakap dia macam family dia macam semua kakak-kakak dia belajar UIA. Waktu tu sis tak kahwin lagi dengan orang yang belajar UIA. So sis macam waktu tu macam wow, budak UIA, wow, macam tu. Belagak. Dah tutup. IUM. So macam kakak-kakak Mariam tu, abang kakak dia semua belajar UIA. And then diorang pun semua speaking. Lepas tu diorang semua macam dia ada satu style yang macam English punya style sikit. Family dia macam tu lah. Sebab sis pernah pergi rumah dia semua kan, tengok dia macam dia ada style dia lah. And then Mariam tu pun selalu juga ajar sis bahasa Inggeris walaupun duduk madrasah, belajar bahasa Arab. Tapi kadang tu ambil lah curi masa waktu malam ke, waktu takrah ke, waktu Sabtu Ahad ke, belajar bahasa Inggeris dengan dia sikit-sikit. Belajar macam mana grammar, macam tu. So macam cakap dengan dia, alah boring lah nama bahasa Arab. Sebab bahasa Arab kan jahat sebab bahasa Arab. Tak ada, bukan. Maksudnya macam bahasa Arab mesti dah ramai orang guna. Lepas tu dia cakap, why not kita guna maksud yang sama, tapi kita ambil daripada bahasa lain. Selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Selain daripada apa yang kita biasa guna. So kita macam menarik pula idea budak ni kan. Tapi macam nak apa, nak cari apa kan. Lepas tu dia cakap, alah Google Translate kan ada, dia cakap tu kan. Lepas tu kita orang macam pilih lah satu ayat macam covered, terpelihara, terjaga ni. Kita orang translate kan dekat Google. Waktu tu dah balik rumah lah. Balik rumah sebab kat madrasah tak boleh pegang handphone kan. Balik rumah, nama-nama yang kita orang list kan tu, semua kita translatekan kepada bahasa-bahasa lain. Kita ada cari bahasa
Spanyol, bahasa macam-macam lah bahasa. So kira tu balik madrasah, balik cuti outing punya task untuk kita orang 2 orang tau. Padahal dia tak ada share pun apa-apa dengan Kopeto, cuma macam seronok sebab dia memang suka bahasa. So balik rumah kita orang cari-cari, dia pun cari, sis pun cari. So daripada ayat tu kita orang cari-cari, datang kat madrasah balik, kita pun macam tuliskan list tu mana yang sedap. So dapatlah Kopeto daripada bahasa Itali. Just convert kan daripada ayat cover tu kepada bahasa Itali, English ke Itali, dapatlah Kopeto. Waktu tu macam kan Google Translate dia ada gambar macam speaker tu kan untuk disebut kan. Waktu tu macam macam buruk je cakap dengan Mariam tu lah. Macam buruk je, nanti mesti orang sebut Coperto sebab dia C. Lepas tu Mariam katalah, Coca-Cola orang panggil Cola ke Coca-Cola? Coca-Cola tu bahasa apa? Dia tanya kan. Dia tanya tak ada bahasa. Sebab Mariam kata macam ni, untuk brand, even LV pun, dia macam-macam jenis orang, macam-macam jenis sebutan ada, tapi orang tak kisah pun sebab tu adalah brand. Brand ni orang tak kisah nak sebut macam mana pun. Sebab lain negara, lain sebutan dia, lain slang dia. So dia kata jangan risau, benda tu lagi bagus lah. Sebab nampaklah kita punya nama ni bukan nama yang klise, nama yang biasa. Lepas tu waktu tu dia tanya lagi, kalau macam company bahasa Inggeris banyak C yang orang sebut K, bukannya C orang sebut C kan. Dia bukan macam bahasa Melayu ialah C untuk cacing, C untuk cawan. Tapi bahasa Inggeris kalau C, bahasa yang luar daripada Malaysia, C dia orang sebut K. So jangan risau. Waktu tu saya macam sayang pula, astagfirullahalazim. Sebab duduk kat sebelah ni, so rasa macam tersayang ni. Okay. Yalah, sayang dengan follower. Tak apa dimaafkan Okay, lepas tu sis macam rasa macam okay, Kopeto tu macam boleh pergi jauh. Lepas tu kawan kata sebab ramai, bila nama yang nampak rare, nampak unik dan dia tak panjang sangat, senang untuk orang ingat, brand tu boleh pergi jauh. Dia cakap tu lah. Sebab dia macam pijak sikit. Waktu tu sis pun macam tak start lagi Kopeto. So macam tak nampak lagi. Rasa macam takut-takut je nak guna nama tu lah. And then tak apalah, tawakal lah, guna je lah Kopeto. So letaklah Kopeto. Lepas tu pergi Google. Lepas tu Mariam tu cakap, sebelum guna Kopeto ni, cuba Google dulu, ada tak orang yang dah guna nama tu dekat Malaysia. Lepas tu Google tak ada pun orang guna. So kita ambil nama Kopeto tu. So tercetuslah nama Kopeto. Yeay! Tepuk tangan. Nanti sis letak sound effect tepuk tangan. Walaupun 2 orang je tepuk tangan, tak berapa dah meriah. So dari situ kita tercetus nama Kopeto. Dan tadi dah cerita kan pasal nama Blessing Hunter. So korang dah tahu apa itu Kopeto, dan korang dah tahu siapa Blessing Hunter. So korang nak tahu apa lagi? Nak tahu siapa Muhammad Hanif? Tak payah, nama dia tak rare pun. Nama dia dah memang dah ada dekat IG. Nama dia memang dah biasa. Dan dia lepas kahwin terus terkenal. Dia tak ada warm up apa, tak ada. So dia senang lah. Dia kerja atas angin tu. tak ada. Allah dah tetapkan. Kullu syai'in biqadarin. Okay. Setiap perkara telah ditetapkan oleh Allah. Okay. Rasa sampai tu je ke ada lagi? Dah tu je. So rasa macam dah lama sangat bebel. So insyaAllah kita akan buat vlog. Kita akan buat video lain pula untuk soalan yang seterusnya. So insyaAllah walaupun saya baru lagi dalam Kopeto family, tapi saya sejak bila interview ni kita punya, nanti saya akan share. Ni kita punya tetamu panel kita hari ni. Nanti saya akan share pengalaman saya selepas kahwin. Sebab saya bukannya orang bisnes. Saya pun tak tahu berniaga, bisnes apa semua saya tak tahu. Marketing sendiri tu pun saya tak tahu apa makna dia. Selalu dengar. So insyaAllah nanti kita akan share. Kita akan share lah apa yang berlaku selepas kahwin sehingga sekarang, perjalanan kita orang akan share. Mana yang baik korang boleh ikut, mana yang tak baik tu korang boleh lah ada cadangan ke untuk kita tambah baik mutu dalam perniagaan, pembelajaran. So korang boleh je
Ada apa-apa korang boleh tegur kita orang, boleh bagi cadangan. So kita ada banyaklah antara platform kita orang, macam Facebook, kita ada page apa sayang? Oh, tu pun baru buat. Blessing Hunter 94 dan juga page Kopeto Malaysia. Kopeto Malaysia, ataupun korang boleh dekat IG, kita ada platform IG. Boleh follow IG kami, ada tiga IG lah. Korang boleh follow IG Kopeto. Ni lambang dia C. Okey. IG Kopeto, saya Muhammad Hanif, dan juga IG Blessing Hunter 94 isi saya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kita dekat YouTube. Okey? Channel baru, page Facebook pun baru, so korang kena support. Sebab kita orang pun tak pandai buat vlog. Ni pun macam kita orang biasa buat video, tapi tu video biasa-biasa, video Sebab macam selalunya macam IG, macam tak ada konten gitu. macam IG kita videonya paling panjang. paling panjang pun 1 minit kan boleh masuk. Tak boleh satu video asal panjang, tapi nak masuk tak boleh panjang. Sebab tu kita orang fikir video panjang ni korang boleh tengok. Sebab ada yang tak puas, kadang tanya. So kita orang cerita, sebelum korang tanya kita orang cerita. So bila dah cerita, macam ada benda yang korang nak tanya, korang boleh tanya balik lepas tu. So video paling panjang tu korang boleh tengok dekat kita punya channel YouTube lah. So nanti kita akan share. Korang klik je, tengoklah kita promo kat IG, korang just swipe up, nanti akan terus pergi ke channel kita. Okay? Okay, lepas tu terima kasih pada siapa yang menonton video ni. Dan sis dah jawab 2 soalan. Apa itu Kopeto tu apa, dan siapa Blessing Hunter. So dalam video ni kita pengenalan lah. Ni first kita punya vlog. So lepas-lepas ni kita akan jawab soalan-soalan yang lain. Dan mungkin kalau ada rezeki, kita akan panggil orang lain untuk sekali buat vlog dengan kita. Dan kita buat macam sembang santai macam tu. Ni pun kita memang sangat-sangat santai. Sebab kita sebenarnya pergi jogging. Tapi dia seorang je jogging. Sebab untuk pengetahuan korang, macam saya kalau kat luar saya jarang pakai t-shirt, melainkan saya untuk bersukan sahaja. So untuk video pertama ni tiba-tiba dia pakai t-shirt. Itulah pula, alamak. Tapi tak apalah sebab jogging kan. Tapi itulah sebab siapa yang selalu dah biasa tengok saya dengan isteri, jadi korang tahulah. Asalnya kita orang macam saya selalu jarang pakai t-shirt sebenarnya. Baru-baru ni je saya macam jogging ke apa, saya pakai t-shirt. So agak kekok sikit lah. So apa pun, saya dengan isteri mengucapkan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa support Kopeto sejak isteri saya support buat. Blessing Hunter. Mama Hanif. Nanti kita akan cerita pasal perjalanan Kopeto, perjalanan bisnes, macam mana followers tu boleh naik, dan macam mana bisnes ni boleh bertahan sampai sekarang walaupun slow. Macam dia tak adalah macam gempak sangat. Dia tak adalah terus macam melonjak-lonjak naik. Dia macam orang pun kenal tak kenal je. Tapi kita still buat, maintain sikit sampai sekarang. Sampai sekarang kita dah ada produk buku Kopeto Jar. Kita bakal ada produk-produk yang lain. Tapi kita still slow dan steady. So terima kasih lah dekat korang semua yang banyak sentiasa support kita orang. Sama ada kita orang buka booth, jualan secara offline maupun online, korang sentiasa support, beli dekat IG shop Kopeto, dekat IG Muhammad Hanif, macam-macam lah. So kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan setiap sumbangan korang, setiap apa support yang korang support, beli barangan Kopeto, memang kita ada salurkan sedikit sumbangan untuk orang lain jugalah. Untuk Palestin ada, untuk orang-orang tak berkemampuan ada. So setiap duit yang korang bagi, iaitu so pembelian dapat daripada menderma Kopeto juga. Ya, ada kita salurkan untuk orang yang lebih memerlukan. So insya-Allah terima kasih sekali lagi. Kami memang terasa bersyukurlah mempunyai orang yang sangat suportif di sekeliling kami. Anda lah, tanpa anda siapalah kami ni, siapalah Kopeto. Walaupun terutamanya saya lah baru dalam Kopeto family, tapi alhamdulillah saya dah dikelilingi dengan orang yang positif. So terima kasih dan doakan untuk saya, isteri dan juga family Kopeto, dan kami berdua mengucapkan terima kasihlah kepada korang semua. Kami doakan semoga korang semua yang menonton video ni pun dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Amin. Okey, so insya-Allah kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Okey, insya-Allah kita akan usaha untuk sentiasa update vlog
dekat YouTube ni kita baru belajar-belajar. So pada yang pandai buat video, pandai main vlog dekat YouTube ni, tolong tunjuk ajar. Kita orang ni budak baru belajar, ambil galah tolong tunjukkan. Macam tu ambil. Okey, pada siapa yang pada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Macam kelakar kan, first time guna perkataan subscribe ni, biasa dengar orang dia buat. Okay, siapa yang belum subscribe, subscribe sekarang. Dan insyaAllah setiap video yang terbaru sis akan iklan dulu dekat IG, dekat Facebook. Korang jangan lupa subscribe dan follow IG Blessing Hunter, Muhammad Hanif dan Koperto. Tada! Tepuk sikit. Okay, dah habis dah. Dia dah penat. Okey. Okay, bye. Assalamualaikum. Cepat abang. Buat macam ni tangan. Tutup kat kamera tu yang biasa orang buat tu. Bukan macam tu. Kena ke depan. Sayang je lah. Sama-sama. Cuba 1, 2, 3. Bye-bye. Sini. Sampai situ. 1, 2, 3. Bye-bye. Awkward.